Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Suram Vida. Bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Macam semua orang tahu, selepas JDT berhempas pulas menjuarai grouping ACL, akhirnya JDT mencipta rekod layak buat pertama kali ke round of 16 ACL. Dan lawan JDT di round of 16 adalah wakil daripada Jepun, Urawa Reds. Urawa Reds ni antara kelab yang legend jugalah dekat Jepun, dah wujud sejak tahun 1950. Tapi kalau based on jumlah penampilan dekat level ACL, Urawa Reds ni sama banyak je dengan JDT. Masing-masing dengan 8 penampilan dalam kempen ACL. Cuma bezanya, ke-8 penampilan tu Urawa Reds start terus main dalam grouping. Berbeza dengan JDT, 4 penampilan diorang tak lepas pusingan kelayakan. Lagi 4 penampilan baru diorang start main dalam grouping ACL. Musim ni lah yang JDT paling perform, berjaya melepasi grouping dan layak ke round of 16. Rekod Urawa Reds dalam ACL ni power juga. First appearance ACL diorang tahun 2007, terus jadi champion bye. 10 tahun lepas tu, tahun 2017, sekali lagi Urawa Reds jadi champion ACL. Penampilan paling latest diorang adalah pada tahun 2019. Time tu diorang main sampai ke final, tapi malangnya kalah time final tu kepada kelab Pak Arab Al Hilal. Dapatlah status naib juara. So based on record diorang dalam ACL ni, memang diorang power nak haram lah. Dalam tempoh 15 tahun dah 2 kali jadi champion ACL. Untuk penampilan di ACL musim ni, Urawa Reds layak lepas jadi champion Emperor's Cup tahun 2021. Time grouping ACL diorang struggle juga sebenarnya. Fight dengan wakil daripada Korea Selatan, Daegu FC. Masing-masing collect point yang sama, 13 point. Tapi disebabkan Daegu ada menang lawan Urawa Reds, Urawa Reds duduk di tempat kedua grouping dan Daegu merupakan juara kumpulan. Dan nasib baik juga, point Urawa Reds ni banyak. So, diorang jadi antara kelab di tempat kedua terbaik dan layak ke round of 16. Kita tengok pula prestasi semasa Urawa Reds dalam Liga Domestik Jepun. Kalau nak diikutkan, Urawa Reds agak struggle juga dalam J1 League. Duduk di pertengahan Liga lepas 24 match. Dalam Emperor's Cup, kira macam piala FA lah dekat Liga Malaysia ni. Urawa Reds terkandas seawal pusingan ketiga. Kalah tipis dengan kelab Division kedua, Zasupa Kusatsu Gunma. Satu lagi piala dalam scene bola sepak Jepun, J-League Cup. Format dia lebih kurang macam piala Malaysia lah. Dalam kejohanan ni, Urawa Reds baru je menang quarter final awal bulan Ogos hari tu. Diorang berjaya kalahkan juara bertahan Nagoya Grampus dengan agregat 4-1. So, selain kejuaraan ACL, J-League Cup ni lah antara harapan diorang untuk menang piala musim ni. Cuma aku rasa diorang memang confirm lah tak join ACL musim depan. Sebab juara J-League Cup ni tak layak, tak dapat slot ke ACL. Satu lagi, aku rasa semua orang tahu pasal ni. Hujung Julai hari tu, Urawa Reds ada buat friendly dengan PSG, sempena pre-season PSG dekat Jepun. Dalam match tu, Urawa Reds kalah dengan keputusan 3-0 dengan geng-geng Neymar. Urawa Reds sekarang ni pakai manager Spain, Ricardo Rodriguez. Dan diorang biasanya bermain dengan formasi 4-2-3-1, pakai 4 back bertahan. Kadang-kadang diorang ada juga pakai 3 defend. Rasanya Arif Aiman boleh tapau lah defend diorang ni. Player Urawa Reds yang tengah on form sekarang adalah Atsuki Ito, player midfield muda diorang berumur 23 tahun. Dia punca gerakan attacking Urawa Reds dan boleh juga skor gol. Kalau nak diikutkan, player import diorang level biasa-biasa je lah. Player lokal anak jati lagi menyelah dalam tim Urawa Reds ni. Adalah seorang import yang nampak macam power daripada Sweden, main dekat flank kanan, David Moberg Carlsen. AFC dah decide yang semua match round of 16 untuk zon Timur, East Zone akan bermain secara berpusat dekat Jepun. Walaupun COVID tengah teruk dekat Jepun ni, rasanya diorang takkan tukar tempat dah. Jangan haraplah main dekat Stadium Sultan Ibrahim, main dekat Johor. So, bila main dekat Jepun, wakil-wakil daripada Jepun ni ada advantage sikit lah. Biasa kan player-player Malaysia ni kalau main dekat luar negara, lepas tu kalah pula, mesti bagi alasan cuaca tak kena lah, apalah. Tapi kalau nak diikutkan, cuaca dekat Jepun sekarang
sekarang ni agak nice lah. Sekarang tengah summer season. Panas-panas suam je lah. Sebab sekarang ni pun tengah musim hujan dekat Jepun. So, andai kata JDT kalah dekat Jepun nanti, tak boleh pakailah alasan cuaca ni. Apa-apa pun, kita tengok macam mana coach baru JDT ni bawa tim main dekat level Asia. Dalam level Liga Super ni, nampak macam dia boleh tapau. Tengok pula level ACL macam mana. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.